Salam sejahtera semua. Sepanjang bertahun-tahun saya merawat pesakit berkaitan mata. Perkara yang paling menakutkan bukanlah penyakit serius yang datang secara tiba-tiba, tetapi tabiat-tabiat kecil yang Anda lakukan setiap hari tanpa sadar bahwa ia sedang merosakkan mata Anda. Tidak kira sama ada Anda seorang pekerja pejabat yang sedang gigih bekerja atau seorang warga emas yang sudah bersara dan sedang menikmati kehidupan dengan tenang. Pernahkah Anda terfikir bahwa sekadar tidur sekejap pada waktu tengah hari dengan meletakkan kepala di atas meja atau mengikat tali leher terlalu ketat kerana ingin kelihatan kemas tabiat-tabiat yang kelihatan tidak berbahaya ini mungkin sedang perlahan-lahan memusnahkan saraf optik Anda? Dalam video ini, kita tidak akan membincangkan teori yang rumit. Sebaliknya, kita akan mendedahkan punca-punca kerosakan mata yang tersembunyi di sekeliling Anda. Mengapa kesenaman memutarkan bebola mata yang sedang populer di internet sering membuatkan pakar mata menggelengkan kepala dan memberi amaran keras agar tidak melakukannya sama sekali? Pertama sekali, mari kita bincangkan tabiat merosakkan mata yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan. Tidak kira sama ada Anda seorang pekerja pejabat yang bekerja keras atau warga emas yang sedang berehat selepas bersara. Pernahkah Anda terfikir bahwa sekadar tidur sekejap dengan meletakkan kepala di atas meja pada waktu tengah hari atau mengikat tali leher dengan ketat kerana ingin kelihatan kemas? Tabiat yang nampak tidak berbahaya ini mungkin sedang merosakkan saraf optik Anda secara perlahan-lahan. Dalam video ini, kita tidak akan membincangkan teori yang rumit, tetapi akan mendedahkan punca-punca kerosakan penglihatan yang tersembunyi di sekeliling Anda. Mengapa kesenaman memutarkan bebola mata yang populer di internet membuatkan pakar mata menggelengkan kepala dan memberi amaran supaya tidak melakukannya? Salah faham mengenai cermin mata hitam. Semua orang tahu bahwa semasa musim panas atau ketika pergi ke pantai, kita patut memakai cermin mata hitam. Tetapi ramai yang terlepas pandang hakikat bahwa terdapat tempat-tempat lain yang mempunyai sinaran ultra ungu UV yang kuat seperti di kawasan pergunungan tinggi atau ketika berada di dalam kapal terbang. Terutamanya semasa menaiki kapal terbang, ramai yang suka duduk di tepi tingkap untuk menikmati pemandangan dan berpikir bahwa mereka selamat kerana ada kaca yang menghalang. Ini adalah satu salah faham. Sinaran ultra ungu di langit adalah beberapa kali lebih pekat berbanding di atas tanah. Cahaya ini boleh merosakkan kanta mata secara langsung. Protein di dalam kanta mata kita adalah seperti putih telur, dan sinaran UV pula seperti api yang perlahan-lahan menjadikannya keruh dan keras. Inilah punca penyakit katarak. Juru terbang, kru kabin, serta mereka yang suka mendaki gunung atau bermain ski, selalunya berisiko mendapat katarak lebih awal tanpa mereka sadari. Oleh itu, apabila berada dalam keadaan cahaya yang terang, tidak kira musim apapun, sentiasalah memakai cermin mata hitam. Tertidur semasa, masih memakai kanta lekap. Topik ini adalah mengenai kanta lekap. Pada zaman ini, bukan sahaja golongan remaja, malah ramai orang dewasa yang mementingkan penampilan menggunakan kanta lekap kerana ia mudah. Kadang-kadang, kerana terlalu letih, mereka tertidur semasa masih memakainya. Ini adalah tabiat yang sangat berbahaya. Kornea, yaitu bahagian hitam di hadapan mata, tidak mempunyai salur darah untuk membekalkan oksigen. Oksigen yang diperlukan untuk pernafasan kornea diperolehi terus dari udara. Memakai kanta lekap adalah seperti menutup kornea dengan selapis selimut. Jika Anda tidur dengan mata tertutup, ia seolah-olah ditutup dengan dua lapisan, menyebabkan kornea mengalami kekurangan oksigen yang teruk. Apabila kekurangan oksigen, daya tahan kornea akan menurun, sel-sel permukaan kornea akan membengkak, dan kanta lekap itu sendiri telah mengumpul protein, minyak, dan habuk sepanjang hari. Dalam persekitaran tertutup dan lembab seperti ini, ia akan menjadi tempat pembiakan yang sempurna untuk bakteria. Keesokan paginya, mata akan menjadi bengkak, merah, sangat sakit, amat sensitif pada cahaya, dan mungkin dijangkiti bakteria Pseudomonas aeruginosa yang boleh menyebabkan ulcer kornea. Apabila ulcer sembuh, ia akan meninggalkan parut. Jika parut itu berada di tengah-tengah anak mata, penglihatan mungkin akan hilang secara kekal. Menanggalkan cermin mata dan membawa telepon terlalu dekat dengan mata. Mari kita beralih daripada tabiat tadi dan bercakap tentang masalah yang tidak dapat dielakkan pada masa kini,
peranti elektronik. Hari ini, hampir tiada siapa yang boleh berenggang dengan telepon bimbit. Tetapi ada satu tabiat yang sangat membimbangkan. Warga emas atau golongan pertengahan umur yang biasanya memakai cermin mata, tetapi menanggalkannya semasa menggunakan telepon dan membawanya dekat dengan mata untuk melihat dengan lebih jelas. Mereka fikir mata mereka dapat berehat kerana tidak lagi perlu melihat melalui kanta. Tetapi ini adalah satu kesilapan besar. Pertama, kita perlu faham tentang jarak. Tenaga cahaya mempunyai hubungan songsang dengan kuasa dua jarak. Ini bermakna jika Anda membawa telepon bimbit separuh lebih dekat, keamatan cahaya bukan meningkat 2 kali ganda, tetapi meningkat 4 kali ganda. Skrin telepon zaman sekarang sangat terang, dan cahaya biru yang dihasilkan oleh LED mempunyai tenaga yang sangat tinggi. Apabila Anda menanggalkan cermin mata dan memegang telepon hanya 15-20 cm dari mata, cahaya biru akan terus memancar ke makula retina Anda. Banyak jenis cermin mata mempunyai penapis cahaya biru atau sekurang-kurangnya menyekat sebahagian cahaya berbahaya. Tetapi apabila Anda menanggalkannya, ia sama seperti menanggalkan perisai pelindung Anda. Membawanya lebih dekat pula, tidak ubah seperti membiarkan retina Anda terdedah secara langsung kepada cahaya biru bertenaga tinggi. Apabila ini dilakukan untuk jangka masa yang lama, ia akan mempercepatkan pembentukan radikal bebas di makula, menyebabkan degenerasi makula. Ia juga menyebabkan kanta mata menyerap lebih banyak sinaran UV dan cahaya biru, menjadikannya lebih cepat rosak dan menyebabkan katarak pramatang. Ini membawa kita kepada satu lagi pemahaman yang ingin saya tegaskan. Rabun jauh yang teruk bukan sekadar penglihatan yang tidak jelas, tetapi dianggap sebagai satu penyakit dalam bidang perubatan. Jika kuasa rabun Anda melebihi 5.0 diopter 500 darjah, ia dianggap sebagai rabun jauh yang teruk dan sesetengah standar adalah lebih ketat. Jika rabun Anda 8.00, 800 SEM, atau bahkan 2000, bentuk bebola mata Anda tidak lagi seperti bebola mata normal. Bebola mata yang normal adalah bulat seperti bola pingpong. Manakala bebola mata orang yang rabun jauh teruk, paksinya telah ditarik memanjang, seperti buah zaitun yang diregangkan, atau kadang-kadang seperti buah plum yang nipis dan rapuh. Keadaan ini kita panggil stafiloma posterior. Apabila paksi bebola mata memanjang secara tidak normal, retina di bahagian belakang akan ditarik sehingga menjadi sangat nipis, seperti belon yang ditiup sehingga tegang dan mudah pecah. Ini menyebabkan risiko retina tertanggal, pendarahan di kawasan makula, glaukoma, dan katarak pramatang menjadi berpuluh-puluh hingga beratus-ratus kali lebih tinggi berbanding orang biasa. Terutamanya masalah retina tertanggal, ia dianggap sebagai kes kecemasan mata. Jika suatu hari nanti Anda melihat banyak bintik terapung floaters di mata, melihat kilatan cahaya seperti panahan kilat, atau merasa seolah-olah ada tirai hitam yang menutupi sebahagian penglihatan sisi Anda mesti segera mendapatkan pemeriksaan. Ini mungkin tanda amaran retina terkoyak atau tertanggal. Ramai orang berpikir bahwa selepas menjalani lasik, mereka tidak lagi dianggap sebagai penghidap rabun jauh yang teruk. Itu adalah satu salah faham. Pembedahan lasik hanya menipiskan kornea untuk membolehkan Anda melihat dengan jelas, tetapi ia tidak dapat mengubah hakikat bahwa bebola mata Anda masih panjang dan rapuh seperti sebelumnya. Oleh itu, orang yang mempunyai rabun jauh yang teruk perlu lebih berhati-hati berbanding orang biasa. Contohnya, elakkan senaman berimpak tinggi, elakkan hentakan pada bahagian kepala, dan mesti memeriksa retina dengan pengembangan anak mata sekurang-kurangnya setahun sekali. Ini adalah tabiat yang benar-benar dapat menyelamatkan penglihatan Anda. Pemahaman ini mendorong saya untuk menekankan satu lagi perkara. Rabun jauh yang teruk bukan hanya penglihatan kabur, ia adalah sejenis penyakit perubatan. Rabun melebihi 5.0 diopter, 500 darjah, dianggap rabun teruk dan sesetengah kriteria lebih ketat. Jika Anda rabun 10.0, 10.0 atau 20.0. Struktur bebola mata Anda tidak sama seperti orang normal. Bebola mata normal adalah bulat sempurna, seperti bola pingpong. Manakala bebola mata mereka yang rabun teruk diregang memanjang seperti buah zaitun dan sesetengahnya rapuh seperti buah plum, keadaan ini dipanggil stafiloma posterior. Apabila panjang bebola mata bertambah,
retina akan ditarik sehingga menjadi sangat nipis, seperti belon yang ditiup hingga hampir pecah dan sangat mudah pecah. Risiko retina tertanggal, pendarahan makula, glaukoma, dan katarak pramatang meningkat berpuluh hingga beratus kali ganda berbanding orang biasa. Terutamanya retina tertanggal yang merupakan kecemasan mata. Jika Anda melihat banyak bintik hitam terapung, melihat kilatan cahaya seperti kilat, atau merasa seperti ada tirai hitam menutupi sebahagian penglihatan, segera berjumpa dokter. Ini mungkin tanda amaran retina terkoyak atau tertanggal. Jangan salah paham bahwa pembedahan lasik akan menghilangkan status rabun teruk Anda. Pembedahan itu hanya membetulkan kelengkungan kornea supaya Anda dapat melihat dengan jelas, tetapi ia tidak mengubah hakikat bahwa bebola mata Anda masih panjang. Bebola mata Anda tetap rapuh dan berisiko seperti dahulu. Oleh itu, mereka yang mempunyai rabun jauh yang teruk perlu lebih berhati-hati, elakkan senaman berimpak tinggi, elakkan hentakan pada kepala, dan periksa retina setiap tahun. Pemeriksaan ini adalah langkah pencegahan yang sangat penting. Kesimpulannya, melindungi mata bukanlah tentang ubat ajaib. Apa yang benar-benar penting adalah butiran-butiran kecil dalam kehidupan seharian. Mata adalah tingkap terpenting yang membolehkan kita melihat keindahan dunia, tetapi ia juga salah satu organ yang paling rapuh. Ia tidak boleh bersuara. Apabila ia mula membantah, seperti penglihatan kabur, melihat bayang-bayang hitam, atau kilatan cahaya, itu bermakna ia sudah pun rosak. Oleh itu, mulai hari ini, berhentilah tidur dengan kepala di atas meja, longgarkan ikatan tali leher Anda, jangan lupa pakai cermin mata hitam apabila di luar, berhenti memutarkan bebola mata mengikut video di internet, dan amalkan mengelip mata dengan lebih kerap untuk membantu kelenjar minyak pada kelopak mata berfungsi dengan baik. Kurangkan pengambilan gula, dan lebihkan pengambilan minyak ikan. Jika Anda rabun teruk, jangan lupa periksa mata dan retina Anda setiap tahun. Semua ini bukan sekedar untuk membaca tulisan di telepon dengan lebih jelas, tetapi supaya apabila Anda berusia 80 tahun, 90 tahun, Anda masih boleh melihat senyuman kuku-kuku Anda dan pemandangan di luar tingkap dengan jelas. Jika Anda rasa pengetahuan hari ini bermanfaat, atau mempunyai rakan yang suka bermain telepon dalam gelap atau mengikut senaman memutarkan mata di internet, sila kongsikan kandungan ini kepada mereka, karena ia mungkin dapat membantu melindungi mata mereka. Anda boleh komen di bawah tabiat merosakkan mata yang mana pernah Anda lakukan, atau tulis, saya mahu mata yang sehat untuk mengingatkan diri sendiri supaya menjaga kesehatan mata. Jangan lupa tekan butang suka, langgan saluran ini, dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Jumpa lagi dalam video akan datang, bahagian tambahan untuk warga emas. Mata kita adalah tingkap terpenting yang membolehkan kita melihat dunia ini, memahami emosi orang di sekeliling, dan menghargai keindahan hidup. Tetapi apabila usia meningkat, mata adalah salah satu organ yang merosot paling cepat, selalunya tanpa disedari. Kadang-kadang kita mungkin fikir penglihatan kabur, mata pedih, atau berair adalah perkara biasa mengikut usia. Tetapi sebenarnya, ini adalah isyarat amaran senyap daripada mata Anda yang sedang meminta pertolongan. Hari ini, saya ingin mengajak semua, terutamanya Pak Cik, Mak Cik, dan warga emas berusia 60 tahun ke atas, untuk mendengar satu perkara yang sangat penting. Melindungi mata di usia senja. Sila dengar sehingga habis, karena dengan hanya mengubah sedikit tabiat harian, Anda boleh terus melihat wajah anak cucu dengan jelas walaupun pada usia 80 atau 90 tahun. Bahagian 1, mengapa penglihatan warga emas merosot dengan cepat selepas umur 60 tahun? Selepas umur 60 tahun, struktur mata kita mula berubah dengan ketara. Kanta mata menjadi lebih mudah keruh, menyebabkan penglihatan kabur seolah-olah ada kabus nipis. Sekair mata berkurangan, menyebabkan mata kering seolah-olah ada pasir di dalamnya sepanjang masa. Saraf optik merosot sedikit demi sedikit, menyebabkan penglihatan malam menjadi lemah, image berganda atau pening. Dan yang paling berbahaya adalah degenerasi makula, punca utama kebutaan di kalangan warga emas. Kebanyakan masalah ini tidak berlaku secara tiba-tiba. Ia bermula perlahan-lahan dari perkara kecil seperti kurang pencahayaan semasa membaca, menggunakan telepon semasa baring,
kurang mengelip mata, atau tidak konsisten memakai cermin mata hitam. Mata Anda tidak pernah marah, tidak pernah merungut. Tetapi apabila ia menunjukkan simptom, itu bermakna ia telah digunakan secara berlebihan selama bertahun-tahun. Bahagian 2. Tanda-tanda amaran yang tidak boleh diabaikan. Jika Anda mengalami simptom-simptom berikut, walaupun sedikit, jangan sesekali biarkannya. Melihat kilatan cahaya seperti panahan kilat. Melihat bintik-bintik hitam terapung seperti serangga. Penglihatan menjadi gelap seolah-olah ada tirai yang menutup. Penglihatan malam yang kabur atau merasa seperti ada sesuatu yang menghalang di tengah-tengah image. Simptom-simptom ini mungkin berkaitan dengan retina yang terkoyak, satu keadaan kecemasan. Jika rawatan lewat walaupun hanya 24,048 jam, Anda boleh kehilangan penglihatan secara kekal. Jadi, jika mata Anda memberi isyarat, segeralah berjumpa pakar mata. Bahagian 3.6, tabiat yang warga emas patut amalkan setiap hari untuk menjaga mata. Sekarang mari kita bincang perkara yang paling penting. Tabiat yang membantu mengekalkan penglihatan Anda untuk berpuluh-puluh tahun akan datang. Rehatkan mata mengikut peraturan 20-20-20-20. Setiap 20 minit, pandang objek sejauh 20 kaki, kira-kira 6 meter, selama 20 saat. Ini adalah cara termudah dan terbaik untuk mencegah keletihan mata. Lebih kerap mengelip mata. Apabila kita menggunakan telepon atau menonton TV, kita kurang mengelip sehingga 50% menyebabkan mata kering. Cuba kelip mata perlahan-lahan setiap kali Anda rasa tegang di sekitar mata. Minum lebih banyak air, mata kering menyebabkan penglihatan kabur dan sakit mata. Air adalah obat titis mata semula jadi yang terbaik. Pakai cermin mata hitam setiap kali. Sinaran UVA dan UVB merosakkan kacamata dengan teruk. Warga emas yang tidak memakai cermin mata hitam mempunyai risiko 40% lebih tinggi untuk mendapat katarak lebih awal. Kurangkan gula. Gula adalah punca kerosakan salur darah kecil yang membekalkan nutrien ke retina. Ramai pesakit kencing manis kehilangan penglihatan kerana paras gula yang tinggi selama bertahun-tahun. Makan makanan yang baik untuk mata, minyak ikan, salmon, bayam, kuning telur, dan lobak merah yang kaya dengan omega, 3 dan lutein membantu menguatkan dinding retina dan menjadikan penglihatan lebih tajam. Bahagian 4, mereka yang rabun jauh teruk perlu berjaga-jaga. Jika Anda rabun 6.00 atau melebihi 7.00 diopter, Anda berada dalam kumpulan berisiko tinggi kerana bola mata Anda berbentuk panjang secara tidak normal, menjadikan retina nipis dan mudah terkoyak. Penglihatan malam Anda lemah dan risiko glaukoma lebih tinggi. Walaupun Anda telah menjalani lasik, bola mata Anda tetap panjang dan berisiko. Apa yang perlu dilakukan adalah elakkan hentakan pada kepala. Jangan melompat dengan kuat, jangan meneran atau mengangkat barang berat, dan periksa retina Anda setahun sekali. Ini adalah peraturan EMAS untuk mencegah kehilangan penglihatan secara tiba-tiba. Bahagian 5, pemeriksaan kesehatan mata yang perlu dilakukan oleh semua warga emas setahun sekali. Pemeriksaan mata bukan sekadar mencuba kanta atau mengukur kuasa mata. Ia sepatutnya merangkumi set lengkap ini. Pemeriksaan tekanan intraocular mencegah glaukoma. Pemeriksaan kanta mata mencegah katarak. Pemeriksaan retina dengan pengembangan anak mata. Pemeriksaan saraf optik. Pemeriksaan salur darah halus di mata untuk pesakit kencing manis. Semua pemeriksaan ini mengambil masa kurang daripada 30 minit tetapi boleh mencegah kebutaan seumur hidup. Bahagian kesihatan mata yang baik bermakna quality, hidup yang baik. Penglihatan bukan sekadar tentang imej yang jelas atau kabur, ia adalah tentang kehidupan seharian. Anda boleh berjalan dengan lebih stabil, membakar label ubat dengan betul, melihat anak tangga untuk mengelak daripada jatuh, dan memasak dengan selamat. Paling penting, Anda dapat melihat wajah orang yang Anda sayangi dengan jelas. Ramai warga emas berkata, dapat melihat senyuman cucu mereka adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup. Itulah sebabnya kita perlu menjaga mata kita sebaik mungkin bermula hari ini. Bahagian message terakhir dari hati. Jika Anda sedang mendengar sekarang,
Ini bermakna Anda mengambil berat tentang kesehatan Anda, dan itu adalah langkah pertama yang paling penting. Cukup dengan merehatkan mata dengan lebih kerap, minum lebih banyak air, memakai cermin mata hitam, makan makanan yang baik untuk mata, dan menjalani pemeriksaan mata secara berkala. Saya jamin, berpuluh-puluh tahun dari sekarang, Anda akan terus melihat dunia ini dengan ceria, melihat wajah anak cucu, membaca buku yang Anda suka, dan melihat langit biru setiap pagi. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, sila tekan butang suka, langgan saluran, kesehatan warga emas, dan kongsikannya kepada rakan atau ahli keluarga, terutamanya mereka yang sering melihat telepon dalam gelap atau kerap mengalami keletihan mata. Mungkin sedikit peringatan ini dapat menyelamatkan penglihatan mereka seumur hidup. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam video seterusnya.